Kita insya-Allah kita sambung lagi ni. Kata musannif rahimahullah taala, muwafiq dan mas'ud. Inilah perbincangan yang kita nak bincangkan pada pagi ni. Jadi yang mula-mula tadi tu musannif datangkan tentang kepentingan sembahyang dan kelebihan sembahyang berjemaah. Jadi sekarang ni musannif ataupun pengarang kita ni dia nak cerita macam mana cara untuk sembahyang berjemaah. Dia kata dalam sembahyang berjemaah, sama ada berjemaah kerana menunaikan sembahyang yang wajib seperti zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh, atau kerana solat-solat sunat dengan berjemaah seperti sembahyang sunat tarawih dan lain-lain lagi. Jadi sembahyang berjemaah ni tidak tertentu untuk sembahyang yang fardu saja. Dia ada juga sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Di antara sembahyang sunat yang kita disunatkan berjemaah seperti sembahyang sunat tarawih. Lagi sembahyang sunat benda lagi. Hari raya, sembahyang sunat ajak harus. Dia bukan sunat, dia harus saja untuk sembahyang berjemaah. Lagi sembahyang sunat gerhana, sembahyang sunat minta hujan. Itu semua sembahyang yang kita disunatkan berjemaah. Bila sebut kata nak sembahyang sunat berjemaah, maka tak dapat tidak mana mesti kena tahu hukum masbuk dan muwafiq. Dia kata dan bagi seorang makmum ni iaitulah orang yang mengikut imam. Itu dia panggil makmum. Makmum iaitulah orang yang mengikut imam. Itu disebut sebagai makmum. Semasa berjemaah dengan imamnya, ingat tak? Semasa makmum itu sembahyang berjemaah dengan imam, ia mesti berada dalam salah satu daripada dua keadaan. Tu kata sangat penting untuk belajar masbuk muwafiq. Sebab makmum bila dia bersembahyang berjemaah, dia akan berada salah satu daripada dua keadaan. Sama ada dia menjadi muwafiq, yakni bersama imam dengan imamnya, atau masbuk yang didahului oleh imamnya ataupun yang tertinggal daripada imam. Boleh tulis situ didahului, yakni yang tertinggal daripada imam. Jadi kita kena perlu faham dulu maksud istilah dua ni. Muwafiq orang yang bersama dengan imam, makmum masbuk orang yang tertinggal daripada imam. Sama ada atau dikata atau dengan lain perkataan bahawa setiap makmum kadang-kadang dia sempat bersembahyang bersama imamnya dari awal lagi. Mana daripada awal-awal sembahyang tu. Contoh dia mari sama dengan tok imam. Imam takbiratul ihram Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Itu makna bersama dengan imam. Dan kadang-kadang dia masuk berjemaah lewat, sedangkan imam sudah sembahyang. Dia mari lambat. Contoh sembahyang maghrib, imam baca surah dah, dia baru datang, baru sembahyang, baru angkat takbir. Jadi dua keadaan sama ada yang pertama dia mari bersama imam, yang kedua dia tertinggal daripada imam, ataupun imam dah 2 rakaat dah atau 3 rakaat dah, dia baru datang. Tu dia panggil ketinggalan daripada imam. Atau kata dia sedangkan imam sunat, atau kadang-kadang seorang makmum niat berjemaah bersama imam pada awal takbiratul ihram. Awal atau ihram lagi, tetapi apabila sampai di pertengahan sembahyang, makmum tersebut ditinggalkan oleh imamnya dengan sebab satu hal. Jadi ada 3 keadaan. Yang pertama, dia datang sama dengan imam. Dia sembahyang tu dia sama daripada awal bersama imam sampai ke sudah. Yang kedua, dia datang lambat. Imam sedang sembahyang dah, pertengahan sembahyang dah, baru dia datang. Yang ketiga, dia awal-awal bersama imam, tiba-tiba dalam rakaat tu dia ditinggalkan oleh imam. Jadi ada 3 keadaan ni. Jadi insya-Allah kita akan belajar macam mana nak buat
cara ataupun cara untuk nak menyelesaikan masalah ni. Kalau kita mari awal sama dengan imam, lepas tu pun imam tinggal kita masa tengah semayang, kena nak buat. Dan kita perlu tahu kita ini sama ada masbuk atau muafiq. Ini sangat penting. Bagi yang semayang berjemaah, ini sangat-sangat penting. Dia kata oleh itu seorang makmum kadang-kadang dia menjadi seorang masbuk. Mana sebut masbuk dia? Ia telah ia ketinggalan daripada imam. Dan kadang-kadang ia menjadi muafiq. Jika semasa dia menjadi seorang muafiq, maka wajib ke atasnya menjaga hukum dan syarat-syarat muafiq. Ada orang tak tahu benda syarat muafiq. Jadi sebab itulah kena belajar. Kalau tidak, bila dia ni muafiq, berarti dia ni datang bersama imam dan dia tidak ditinggalkan oleh imam. Kalau tidak, sembahyang makmum itu tidak sah dan batal. Kalau dia muafiq tapi dia tidak buat syarat-syarat muafiq, maka makmum itu sembahyang dia batal ataupun jadi tak sah. Dan begitu juga manakala semasa dia menjadi seorang masbuk, kewajipan ke atasnya memelihara syarat dan peraturan-peraturan sebagai seorang masbuk pula. Jadi dia ada syarat-syarat masing-masing kan. Bila orang tu muafiq, maka dia kena tunaikan syarat-syarat muafiq. Kalau dia tu masbuk, dia kena tunaikan syarat-syarat masbuk. Dia tak boleh capur kan. Ada orang je tak tahu. Mu ni masbuk ke muafiq? Tak tahu aku ikut je lah imam. Tak boleh. Ada orang kata gini, ada tak? Senang kalau tak boleh jadi masbuk, kita mari awal sama dengan imam. Ya betul, rakaat pertama kita muafiq, kedua, ketiga, keempat belum tentu lagi muafiq. Anda kena faham sini ni. Jadi yang pertama dulu sebelum kita bicara tentang muafiq masbuk, kita perlu betulkan dulu fahaman kita. Ni fahaman ramai orang silap faham. Kerana dia kata kalau datang bersama imam, semayang tu takbiratul ihram bersama imam, kita akan muafiq sampai ke habis semayang. Betul tak fahaman tu? Salah. Tak betul. Sebab dia kata ni, mula-mula tengok dia sekabut dah dia kan. Awal-awal dia bersama imam, tiba-tiba dalam semayang dia ketinggalan daripada imam. Jadi berarti bukanlah kalau kita datang awal rakaat pertama kita muafiq, rakaat kedua kita akan muafiq, ketiga, keempat akan muafiq, tidak akan menjadi gitu. Faham? Sebab ulama kata setiap rakaat dia akan berubah hukum mengikut imam tu. Tengok macam mana. Tapi insya-Allah nanti kita akan bicara lagi. Tapi betulkan fahaman dulu Kalau kita faham macam tu, maka kita akan jadi kesukaran untuk memahami apa ulama kita sebut. Tu kan. Sebab memang ramai orang faham gitu. Kalau datang awal je takbiratul ihram bersama imam, kita akan sampai ke sudah, betul tak? Kita akan habiskan semua Fatihah kita, betul? Setiap rakaat. Itu salah. Nah itu tak betul tu. Nanti kita akan belajar lagi, insya-Allah boleh faham. Tu. Kita tengok lagi. Dia kata takrif muafiq dan masbuk. Kena tahu dulu definisi. Definisi muafiq dan definisi masbuk. Takrif tu apa dia? Takrif muafiq apa, takrif masbuk tu apa? Kena jelas sini dulu. Barulah kita akan boleh faham masalah-masalah yang pengarang kita buat lagi. Kalau kita tak faham masbuk, muafiq, kalau kita bicara lebih dalam, dia akan jadi pening kita. Jadi pastikan kita sudah tahu dulu apa itu muafiq, apa itu masbuk. Dia kata muafiq, dengar muafiq. Maksudnya muafiq itu ialah seorang makmum, seorang yang mengikut imam, yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri, yakni qiyam imam ni. Di mana ia sempat berjemaah dengan imam sekadar masa yang membolehkan ia membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah hingga tamat, mengikut pembacaan yang pertengahan di kalangan huruf orang ramai. Ni faham molek tu sini ni. Dia kata kalau seorang itu sempat membaca Fatihah qadar pertengahan pada huruf, mana pertengahan orang ramai, huruf tu tulis situ yakni di kalangan orang ramai. Sama je huruf yang ada dah di depan tu, tulis dah dulu.
Uruh ni makna kebanyakan orang, kebiasaan orang. Orang ramai. Contoh kita baca Fatihah ni berapa saat. Jadi orang setuju belaka, orang kata ni slow ni. Jadi saya pernah buat kajian dah lah. Saya pernah buat kajian dalam kelas darjah 1 saya tu, kita belajar masbuk muafiq kan. Saya baca 30 saat. Semua orang kata tak laju, tak slow. Jadi berarti pertengahan berapa saat? 30 saat. Jadi kalau saya baca itu 40 saat, orang kata ustaz ni lambat. Ramai orang terlambat. Jadi semua pakat bersetujulah. Mana kata tu uruh tu. Saya baca Fatihah 20 saat, semua kata ustaz laju bacaan saya. Kalau nak test hari ni pun boleh. Siapa ada telefon dah, cuba buka tengok. Saya baca cetera sukat masa. Tapi tak payahlah dah, rugi masa. Sebab saya dah main buat kajian dan semua sudah bersetuju. Bukan seorang dah, ramai. 30 saat semua setuju kata itu adalah qadar pertengahan. Jadi hari ni kita tulis dah 30 saat adalah bacaan Fatihah pertengahan. Kalau orang baca 20 saat itu laju. Baca di habis Fatihah 40 saat lambat. Jadi kita kalau kata muafiq, ialah kita sempat baca Fatihah sekadar 30 saat bersama imam, berarti kita masbuk ke muafiq? Muafiq. Ingat tu dah, ingat waktu tu. Ingat formula ni sangat penting lagi. Kalau kita dah ingat formula ni, nanti dia akan celaru belakang ni. Ingat dulu dah, kalau sebut muafiq berarti kita sempat berdiri bersama imam qadar 30 saat. Sebab ada orang tanya, ustaz ambil mana 30 saat? Dah kitab tak nak sebut? Ya, dah kitab tak nak sebut sebab ada orang tanya dah, ustaz pandai-pandai buat 30 saat, ambil dengan karat dah. Rujuk kitab mana? Tak ada. Ini kajian kita. Ulama buat hanya baca Fatihah qadar pertengahan pada huruf. Huruf ni pada pendapat orang ramai. Jadi bila kita buat kajian, semua bersetuju kata 30 saat adalah qadar pertengahan. Jadi tulis je situ, mana kalau kata sebut qadar pertengahan bacaan orang ramai adalah 30 saat. Dia kata dan tidak berdasarkan kepada bacaan makmum. Jangan uduk kira hak makmum. Sebab ada makmum yang baca lambat. Memang pasal kejadian dia dah, dia tak boleh baca laju. Ada makmum yang baca derah. Jadi standard KL orang kata. Standard KL 30 saat. Jika ia kira waktu, nanti kita akan tengok lagi. Dan juga tidak berdasarkan kepada bacaan imamnya. Sebab ada imam yang baca laju, ada imam yang baca perlahan. Tetapi berdasarkan kepada bacaan huruf orang ramai. Jadi nak menghukumkan seorang tu masbuk atau muafiq adalah mengikut bacaan orang ramai. Bacaan Fatihah orang ramai berapa ni? 30 saat. Ni kena ingat molek ni. Sipil ni jangan lupa ni. 30 saat adalah bacaan pertengahan. 30 saat bacaan pertengahan. Sekali lagi, 30 saat adalah bacaan pertengahan. Tu dah. Jadi kalau kita berdiri sempat 30 saat, berarti kita masbuk ke muafiq? Muafiq. Okey, kemana tu? Walaupun kita mari lambat, kita sempat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin. Imam rakaat, kita masbuk ke muafiq? Muafiq. Sebab apa muafiq? Sebab kita sempat baca Fatihah qadar pertengahan. Gitu je. Itu muafiq dah. Itu satu, kena ingat. Dan dia kata takrif masbuk pula. Senang je, tak susah mana pun, senang. Maksudnya masbuk tu ialah seorang yang tidak sempat berjemaah semasa imam berdiri, yakni qiyam. Imamnya sekadar masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Jadi berarti dia mari lambat contoh. Dia takbir, dia sempat ngantuk imam hanya 15 saat. Imam rakaat. Dia masbuk ke muafiq? Masbuk. Sebab apa masbuk? Sebab dia tidak sempat 30 saat. Tu kata ingat ni. Tu kata formula 30 saat sangat penting. Saling ingat faham? Jadi kayak gini dia akan berubah hukum dia. Kalau masbuk macam mana hukum dia? Muafiq macam mana? Tengok lagi data. Dengan bacaan pertengahan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kalau cepat berarti imam tu baca ataupun dia tak sempat lah.
taklah sampai 30 saat tu laju. Kalau lambat berarti lebih daripada 30 saat. Malahan perhitungan bacaan Al-Fatihah itu tidak berpandukan kepada bacaan imam dan tidak berpandukan kepada bacaan makmum itu, bahkan mengikut bacaan uruf orang ramai. Apa? Kalau imam tu terbaca terlalu laju, nah, kita dihukumkan macam mana? Nanti kita tengok lagi. Mana-mana makmum yang tidak sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri qiyam, imamnya sekadar masa yang membolehkan ia baca Fatihah hingga selesai, maka ia dinamakan masbuk. Masbuk ini pada setiap rakaat. Betullah kalau kita semayang Zuhur, dengar ni, kita datang bersama imam rakaat pertama dan kita sempat habiskan Fatihah, berarti kita rakaat pertama masbuk ke muafiq? Muafiq, betul. Rakaat kedua kita baca pertengahan, tiba-tiba imam itu dia baca laju. Mana pada? Jadi kita tak sempat berdiri bersama imam qadar 30 saat, betul? Imam dia hanya baca Fatihah 15 saat. Kita tidak sempat baca sampai 30 saat. Jadi kita dikira masbuk. Boleh jadi rakaat kedua kita masbuk. Rakaat ketiga kita baca qadar pertengahan sempat habis. Masbuk muafiq? Muafiq pula. Rakaat keempat tak sempat habis pula. Masbuk. Jadi sembahyang Zuhur kita tadi 2 rakaat kita muafiq, 2 rakaat kita masbuk. Boleh jadi gitu? Boleh. Senang ke susah? Senang tu kata. Sebab selama ni kita faham, aku mari sama imam awal-awal kan. Betul? Kita pun habislah baca Fatihah apa. Nanti dia ajar pula, dah muafiq nak buat ganda, masbuk buat ganda. Tapi kena faham waktu tu. Baru dia sedap kan. Bau nasi lemak ke apa ni. Dah kata dah senang je. Faham hak ni, sebab tu kitab ni berkat sungguh dah. Nanti kita pergi ziarah kok sekali dah dengan tuang dia. Ambil sanad. Sungguh kita pergi ambil sanad dah. Sebab kitab ni kan ni tuang dia hidup lagi. Dan bila kita boleh sanad, insya-Allah lagi berkat dah. Lagi berkat. Ya, Salih faham Salih? Masya-Allah. Tu. Nanti kita faham, kita ajar orang pula dah. Ambil ni niat ni satu. Ambil niat, kalau aku faham, kalau aku reti, aku nak khabar kat orang pula. Kerana ada satu riwayat, barang siapa yang belajar ilmu dan dia ada niat untuk menyampaikan kepada orang lain, Allah Ta'ala berikan pahala kepadanya 70 orang Nabi. Sebab kan kerja Nabi-Nabi kan berdakwah, menyebarkan agama, memahamkan agama. Jadi biar kita hari ni pun kita belajar, maka kita pandai, kita nak ikabah kat orang, insya-Allah kita dapat pahala besar. Sekurang-kurang kita boleh ajar keluarga kita, padahlah pahala besar dah. Okey, habis itu dia kata tengok ni, dan muafiq dan masbuk. Ni penting ni. Tu sikit dah penting ni. Muafiq dan masbuk boleh berlaku ke atas seseorang makmum pada 4 rakaat, sama ada pada rakaat pertama, rakaat ketiga dan seterusnya pada rakaat yang keempat. Yang mana berarti hukum masbuk muafiq boleh berubah-ubah pada setiap rakaat. Bukan kita mari awal muafiq sampai ke sudah muafiq. Betul? Kita mari lambat masbuk, pas sudah masbuk. Itu kena betulkan dulu fahaman tu. Fahaman ni lah paling banyak sekali, betul tak? Dari dulu dah. Ramai pun khabar gitu, Ustaz saya ingat gitulah dulu. Kata, siapa yang ajar gitu? Dah tahu kok. Ada orang dia belajar dah tapi silap faham. Ada orang tak pernah belajar, tak tahu langsung. Jadi biar kita belajar, biar betul dah, insya-Allah. Okey, habis itu. Tak percaya boleh tengok kitab. Sebab itulah penting juga kitab dia ni sebagai rujukan. Siapa yang masuk darjah 1 tu kan, baru ni kan kita belajar tak ada kitab. Siapa yang ikut kan? Saya tulis di papan putih. Saling ikut ke? Ikut ke? Oh, Saling darjah 1 ke lah. Murid darjah 1 lah. Kau faham. Saling ni murid darjah 1 juga dah. Masya-Allah, ni darjah 1 ramai lagi dalam ni. Salihin menasabah jas 1 kan. Kita pun jas 1, siapa besar dengan Salihin je lah.
Sama besar dengan salihin ya, dah satu. Jadi apa hak kita belajar kalau faham tu jelas boleh baca sendiri je kita ni. Sebab gitu kaedah dia, ingat gitu je. Saya ulang kali kan, muafiq macam mana? Kita sempat berdiri bersama imam qadar 30 saat. Kalau kita berdiri bersama imam tidak sempat 30 saat, kita masbuk. Okey. Lah situ. Berhenti di situ, faham tu je. Tu. Dan dia kata pula hukum orang muafiq. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahawa orang yang muafiq itu ialah makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri, yakni qiyam imamnya. Jadi bererti sini makmum itu sempat 30 saat bersama imam ketika berdiri. Dan kesempatan berjemaah dengan imam itu hendaklah mempunyai sekadar masa yang membolehkan beliau membaca surah Al-Fatihah hingga selesai dengan bacaan orang ramai. Tulis kat situ. Bacaan orang ramai berapa? 30 saat. Tulis situ. Makna bacaan orang ramai 30 saat, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi kena faham sini dia nak khabar, kalau kita berdiri bersama imam dan kita sempat berdiri bacaan Fatihah kita qadar pertengahan berapa saat tadi? 30 saat, maka kita berarti muafiq. Tu kan. Senang je. Tu kata baca diri balik lagi boleh baca lalu kan. Banyak pula ke anak-anak ke isteri ke suami apa ni. Senang je. Tu. Hukum bagi muafiq. Ni. Kalau orang tu muafiq, dimaafkan kepadanya tertinggal jarak 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Dah. Rukun panjang mana ni? Qiyam dia tak masuk dah. Dia tak kira qiyam dah. 3 rukun panjang, qiyam tak ada Rokok, sujud pertama, sujud kedua. Ni rukun panjang. Jadi dia dimaafkan ketinggalan Mana imam rokok, dia boleh teruskan lagi bacaan Fatihah dia sampai sujud yang kedua. Nanti kat bawah-bawah ni. Tidak termasuk rukun-rukun yang pendek. Rukun-rukun yang panjang itu seperti rokok 1 dan sujud 2. Dan rukun yang pendek, sujud ni 2 kali sujud tulis. Sujud yang kedua tu. Dan sujud yang ni sujud yang kedua. Dan yang pendek seperti i'tidal. I'tidal hukum pendek. Dan duduk antara 2 sujud. Jadi kita, contoh kita berdiri, imam rokok, okey kita teruskan lagi bacaan Fatihah kita. Imam i'tidal, kita boleh terus. Imam sujud yang pertama, boleh terus. Imam duduk antara 2 sujud pun boleh terus lagi sampai imam sujud yang kedua. Mana kita habiskan Fatihah. Okey. Faham situ lah Ingat dia. Faham tak? Saling faham? Tu. Kalau kata muafiq, macam mana sekali lagi ulang? Kita sempat berdiri sama dengan imam sekadar 30 saat. Kalau kita tidak sempat berdiri 30 saat bersama imam, kita kira masbuk. Bagus. Salihin bersemangat InsyaAllah dah mengatuk Ni 11 suku Lengah. Lengah kita bangun lu senang senang betul-betul agak tak apa, sekejap je ni ada. InsyaAllah kalau cepat boleh cepat kita habis Dan kata dia lagi contoh-contoh dan gambarannya. Ni contoh gambaran muafiq dulu. Tidak cara pergi masbuk ia cara muafiq je. Gini saja mudah. Kalau kita faham muafiq, maka automatik kita akan cara faham masbuk. Gitu je. Kalau tak faham muafiq, masbuk pun kita akan pening lagi. Pening. Pelik lagi insya-Allah. Tengok dia kata. Contoh-contoh dan gambarannya. Seorang makmum yang muafiq. Sebut makmum muafiq, kan? Bersama imam. Gini muafiq ni dia boleh berlaku, boleh jadi 2 keadaan. Yang pertama, muafiq ni boleh berlaku kalau dia sempat takbiratul ihram bersama imam. Ia dikira muafiq.
Walaupun satu lagi dia akan datangkan masalah kalau contoh kita semayang zuhur dengan madat ni, semayang zuhur. Kita sama dengan imam takbir takbiratul ihram, Allahu akbar, imam takbir, kita takbir. Tiba-tiba kita tengah baca Allahu akbar kabirah, imam rukuk. Kita masa tu masbuk ke muafiq? Tak sempat 30 saat. Dah ulama kata kalau rakaat pertama kira muafiq. Untuk rakaat pertama saja. Saling faham lagi? Tak faham, ulang kali lagi Untuk rakaat pertama sahaja, kita macam-macam mana pun kalau sempat bersama imam takbiratul ihram, kita dikira muafiq. Sebab itulah kalau imam rokok pun kita boleh rokok biasa tu. Tak boleh, teruskan Fatihah. Sebab ingat bila muafiq, hukum dia kena habiskan Fatihah. Ni takut pening sikit Nanti untuk rakaat pertama saja saya ulangkan lagi. Apa tadi? Tak susah pun ulangkan lagi Untuk rakaat pertama, kalau kita sempat habiskan Fatihah, kalau kita sempat bersama imam dan takbiratul ihram, kita datang sama ni, tak imam Allahu akbar, kita Allahu akbar. Kita dikira masa tu masbuk ke muafiq? Muafiq. Ya, gana-gana pun imam dia contoh dia tak baca iftitah, kita baca iftitah. Tiba-tiba kita habis iftitah dia rukuk. Kita wajib habiskan Fatihah. Ya, wajib. Rakaat pertama sini. Wajib kan. Jadi inilah yang dikatakan dimaaf ketinggalan 3 rukuk panjang. Faham? Main nak tunjuk contoh beginilah. Pak Sok main sini. Tak apa, boleh tak molek tak saya berdiri ada lengah tak kerah aku sini. Ketung ni. Ubuh aku sen sikit kalau diri siapa kopak nak duduk tu kerah tu. Ada bagi hasil dia sedap duduk atas kapek Itu dah atas kursi yang kerah ketung. Hasil dah berhasil. Dua. Boksuk lagi. Kita je suruh atas kursi kerah ketung. Dia sedap duduk atas kapek. Okey, masuk mai sini. Duduk belakang. Okey kan. Gini contoh kan. Mayang zuhur ni. Saya takbiratul ihram, Allahu akbar, masuk takbir. Allahu akbar. Saya baca doa Pak Sok baca doa iftitah. Saya tak baca. Saya baca Fatihah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Amin. Allahu akbar. Pak Sok dak rokok ni. Dia baru habis iftitah. Saya nak tanya Pak Sok ni masa ni masbuk ke muafiq? Muafiq. Dah tu Pak Sok mesti habiskan Fatihah. Saya rokok, dia boleh rokok lagi? Tak boleh. Saya tidak, dia teruskan habis baca lagi. Habiskan sehingga saya dia dimaaf ketinggalan daripada saya 3 rukuk panjang. Okey. Situ. Faham? Tu satu. Okey, duduk dulu. Kayak gini pula. Kayak gitu buat contoh lain pula. Ingat dah itu untuk rakaat pertama saja. Hak ni ulama kata ni, hak kita silap faham ni. Kan ulama kata kalau seorang makmum yang sempat datang bersama imam ataupun sempat takbiratul ihram bersama imam, dia muafiq kan. Ini untuk rakaat pertama saja. Rakaat kedua nanti lu tak kira lagi. Bila rakaat pertama saat ini dia muafiq, dia dimaafkan ketinggalan daripada saya 3 rukuk panjang. Jadi saya rokok dah, Pak Sok tak boleh rokok lagi. Saya i'tidal, dia tak boleh rokok lagi. Dia kena habiskan juga Fatihah dia untuk rakaat pertama. Jelas situ Boleh faham? Kan siapa tak faham cakap tangan tu. Tak apa, kita biar bagi jelas betul-betul baru kita bergerak sikit-sikit apa asal faham. Okey, habis situ ni dia kata seorang makmum yang muafiq. Kita pun faham makmum itu sempat berdiri bersama imam 30 saat sedang semayang berjemaah. Sebelum imam qiyam berdiri tegak daripada sujud yang kedua, dia sudah rokok. Maka makmum berkenaan mendapat rakaat itu kerana ketinggalannya daripada imam sebelum masuk rukun yang keempat. Tu. Jadi makmum yang muafiq, dia dimaaf ketinggalan 3 rukun panjang sampai sujud imam yang kedua tu. Jadi kalau dah molek imam tu rokok dah sujud, ia pun habis Fatihah dia rokok, okey, berarti dia dapat rakaat sini. Dan yang kedua, seorang makmum yang muafiq sedang semayang berjemaah,
Sebelum imam duduk tasyahud akhir, makmum berkenaan sudah rakaat, hukumnya dia juga dapat rakaat itu. Contoh ni nak tahiyat akhir dah ni, rakaat ketiga dah, mayang zuhur. Nah, imam ni dia standard dah baca, contoh Pak Usuk baca lambat ni. Dia muafiq lah, faham? Jadi imam sebelum duduk tahiyat akhir, Pak Usuk rakaat dah. Okey, berarti dia dapat rakaat sana. Kalau dia baca terlalu lambat ni, sehingga makmum imam tinggi pula, tu dia kena buat dua pilihan ni. Sama ada dia kena niat mufarakah daripada imam tu. Sebab lama sangat nampak tak? Dia dimaaf ketinggalan tu, mana lajak sangat dah. Tapi biasa jarang orang gini dah, mesti dah kadang dah. Imam tidak, dia terus pergi baca. Imam sujud, terus lagi sampai sujud yang kedua, biasa dah. Kalau tak dah juga, ambil pilihan mufarakah mayang sendiri. Sebab kalau dia terus juga ikut imam, batal semayang dia. Batal. Sebab dia masa limit habis dah. Lama sangat dah. Gitu. Habis itu. Sampai ke sujud. Sebelum imam berdiri atau sebelum imam duduk tahiyat akhir. Mana tu rukun keempat dah. Gitu. Dan kedua-dua contoh di atas menunjukkan bahawa makmum berkenaan masih lagi dalam berada dalam jarak 3 rukun daripada imamnya. Belum lagi masuk ke rukun yang keempat. Sebagaimana contoh-contoh di atas itu, bahawa rukun-rukun yang genggang atau jarak antara makmum dengan imam ialah 3 rukun yang dikira daripada kemudian daripada rakaat, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Tu. Okey, jelas situ kan? Salihin faham? Faham. Okey, bagus. Yang ketiga pula, masalah yang ketiga. Jika seorang muafiq itu semayang berjemaah. Ingat dah sebut kata muafiq bererti dia ni sempat berdiri bersama imam berapa saat? 30 saat. Ingat tu. Tu formula penting tu. Apabila imamnya sudah berada dalam qiyam kedua untuk membaca Fatihah, tetapi makmum berkenaan masih lagi berada di qiyam yang pertama, belum habis lagi bacaan Fatihahnya, atau imam sudah berada di tasyahud akhir sedangkan masih lagi berada di qiyam pertama dan Fatihahnya belum selesai, hukum makmum demikian ialah batal semayangnya. Faham? Jelas mudah ayat ni kan? Imam ni nak kat kedua dah habis lagi je. Tu batal. Imam tasyahud akhir dah, tidak habis lagi. Batal. Kan faham tak dia tu? Hukumnya makmum demikian ialah batal semayangnya, kecuali ia membuat dua pilihan. Saya kebal dah ni. Segera semasa imam hendak berpindah kepada rukun keempat, iaitu yang pertama pilihan dia, makmum berkenaan dikehendaki meninggalkan bacaan Fatihahnya dan terus mengikut dan melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam, dan dia tambah 1 rakaat lagi selepas selesai salat imam. Contoh gini kan, ni nak tunjuk. Imam apa Salim nak tu, nak tunjuk. Mari sini. Tak apa. Tapi sempit sikit tempat ni dah. Tak apa dah. Main. Ni aku takut wayar ni tak apa lah kot. Tak apa. Ni Salihin. Okey. Salihin imam, saya makmum. Okey, contoh Salihin duduk tahiyat akhir dah. Duduk nampak tu. Duduk atas kursi je lah. Duduk sini. Salihin duduk atas kursi kan. Saya ni Fatihah dah habis lagi. Ingat bila Salihin nak duduk tahiyat akhir, saya kena buat dua pilihan. Sama ada saya duduk tahiyat akhir lalu, tak payah habis Fatihah saya, atau saya niat mufarakah, cerai dengan Salihin. Kalau saya masih juga baca, Salihin duduk tahiyat akhir dah, maka batal semayang saya. Tu kata, dan buat dua pilihan. Sama ada saya teruskan ikut Salihin, terus duduk, dan nanti saya tambah saja 1 rakaat. Fatihah saya tadi tu dah kan? Tu tambah. Okey. Jelas itu? Jelas ni? Salihin kursi tak ada orang. Duduk je lah sini. Nak buat contoh pula. Alih kipas. Tu. Tak kipas tak alih. Jap. Kipas ni alih. Kipas pun dah pasang kau. Okay. Salihin kesok ni kan? Duduk ni. Gitu. Senang nak buat contoh lagi. Salihin duduk sini.
Salim di atas kursi kayu tak apa. Siang kau. Ada dah kita sini dah. Gitu. Tu kata siapa yang biasa faham ni baca ni, siapa yang faham dah ni baca kitab ni mudah. Tu dah. Okey, situ tengok tu. Saya ulang balik dah, tengok dia kata. Ambil ni. Dia kata pilihan pertama makmum tadi tu yang tak sempat baca Fatihah, dia terus ikut imam. Dia terus duduk tahiyat akhir dan nanti dia tambah satu rakaat lagi selepas imam beri salam. Atau pilihan kedua ialah makmum berkenaan dikehendaki niat mufaraqah, yakni niat bercerai daripada mengikut imam. Kemudian ia hendaklah meneruskan bacaan Al-Fatihah dan rukun-rukun yang lain dengan seorang diri hingga selesai semayang dia. Apa dah? Cerai ni nak katakan aku cerai dengan Tok Imam tolak 3 gitu. Dah katakan Salih. Tahu. Gini je niat je dalam hati, aku dah ikut imam ni. Cerai dah tu. Tak perlu dah. Aku tolak 3 Tok Imam. Dah ya. Aku cerai dengan Tok Imam dengan tolak 3. Tak ya. Niat saja tak boleh ikut dah imam ni. Maka cerai tu. Kita pun payah dirilah. Bila kita dah bercerai dengan Tok Imam, tak boleh ikut dah. Kalau kita ikut pula dia, batal pula sembahyang kita. Ingat dah, orang yang niat mufaraqah tu, dia sudah tidak boleh ikut imam itu. Kalau dia ikut pula, sedangkan dia tak ikut, dia tak niat ikut imam, maka batal sembahyang dia. Jika imam rokok, rokok yang pertama tu tak ada lagi. Kalau muafiq dimaafkan lagi. Rokok kedua macam ni? Sujud ke rokok? Rokok. Atau kat pun baru rokok. Tak sempat rokok dah kira kan. Tu masalah masbuk lagi. Nanti insya-Allah kita bicara tu kan. Kita mari lambat, tiba-tiba kita nak rokok, imam tidak lah. Tu dapat ke tak rakaat tu kan. Nanti insya-Allah kita cara tu dalam bab rokok, dalam bab masbuk. Okey, jadi faham muafiq dulu kan. Muafiq faham semua dah insya-Allah. Boleh faham. Kalau faham kita boleh teruskan lagi. Dia kata jika makmum berkenaan gagal membuat pilihan. Sama ada duk fikir dulu nak kan ni. Apa dah? Nak ikut ke nak buat kan? Nak cerai ke nak ikut imam ke nak bayar diri ke kan ni? Dia dak buat pilihan segera sebelum imam sampai kepada rukun yang keempat, iaitu qiyam yang kedua tu. Atau tasyahud akhir tu. Ingat dah bila imam sujud yang kedua dah ni, ai kena buat pilihan lalu. Sama ada nak ikut imam tu atau nak bercerai. Betul. Tu. Kalau tidak buat gak pilihan tadi, maka batal sembahyang makmum itu dengan sampainya imam kepada rukun yang keempat, sedangkan ia masih berada dalam rukun yang pertama. Mana ia masih lagi qiyam, imam dah duduk tahiyat akhir, batal sembahyang dia. Atau imam berdiri pula dah, ia batal lah sembahyang dia kalau dia tak niat bercerai dengan imam sani. Tetapi tidak mengapa jika sama-sama berpindah, yakni selisih, iaitu makmum sedang berpindah kepada rokok, manakala imam sedang berpindah kepada qiyam kedua atau berpindah kepada tasyahud akhir. Kalau selisih tak apa. Contoh gini dah, Salihin. Okey, Salihin bangun kan. Okey, Salihin contoh sujud Salihin. Duduk sinilah. Nak naik atas. Nak naik atas. Lepas tu nak naik atas, nak sujud kan. Jatuh kan. Tak apalah, Salihin duduk di atas kursi kan. Duduk sini kan. Duduk sini kan. Okey, Salihin sujud kan contoh. Sujud gini, duduk di atas kursi. Salihin buat gitu je. Okey, Salihin sujud kan. Saya tengah baca gini. Salihin pun bangun. Allah. Salihin tengah bangun, saya rokok. Ni tak apa lagi. Selisih dia panggil kan. Okey, faham makna selisih kan? Ataupun Salihin tengah sujud, jatuh sujud, Salihin nak duduk tahiyat akhir. Okey. Tu saya pun rokok. Dan makna selisih. Hak tu tak apa lagi. Mana tak batal lagi. Tetapi kalau Salihin sujud balik. Contoh sujud, Salihin bangun,
Saya masih lagi soleh bangun dah, baru saya rokok. Macam mana semayang saya? Batal. Tu maksud dia Kalau selisih tu mana selehin tengah bangun, saya pun turun, tu tak apa. Tak batal lagi. Kalau ataupun selehin tengah nak duduk tahiyat akhir, saya turun. Tak batal. Tapi kalau selehin dah duduk tahiyat akhir, saya baru nak turun, lepas tu batal. Okey, habis itu. Okey, faham situ dah? Okey, faham. Sambung lagi. InsyaAllah mudah macam ni. Maknanya kalau imam dah tahiyat akhir itu kita boleh masuk lah. Bukan tak boleh masuk tu, kata kena buat dua pilihan. Masa sebelum imam tahiyat akhir ataupun sebelum imam berdiri semula. Tu kalau dang je habis, dak imam dak tu dia panggil benda, dak dang lagi berdiri betul, kita boleh pergi rakaat tu. Kalau rasa dak dang kok tengah pergi Fatihah kan, dak dang habis kan, niat mufaraqah lah dah. Ataupun kalau kata tak ambuh tu imam duduk tahiyat akhir, kita tinggalkan Fatihah terus duduk tahiyat akhir sama dengan imam. Faham? Kayak gini tambah pula serakaat lagi. Gitu. Biasa buat gitu lah, tak apa. InsyaAllah. Okay, habis situ kan. Tu kata senang je, dia tak susah mana pun sebenarnya. Tapi kena faham kan. Kayak gini kita semayang Jumaat insya-Allah dengan ilmu dah. Ada orang yang mayang dulu kan ikut-ikut orang. Jangan rugi dah sekali ni. Gitu. Okey, tengok pula dia kata masalah makmum yang muafiq. Ulama-ulama fiqh telah menjelaskan bahawa hukum orang muafiq itu ada beberapa masalah. Bab tu kata kena ngaji ni. Kena belajar baru kita boleh tahu masalah-masalah dalam semayang berjemaah. Ada masalah bersepakat kata oleh ulama. Ada ulama dalam masalah bab jamak kosong. Masbuk muafiq ni mereka bersepakat, tak khilaf lah mana. Dan ada masalah yang berlainan pendapat antara mereka. Antara masalah-masalah yang bersepakat hukum antara ulama mutaakhirin ialah seperti berikut. Ni. Masalah bersepakat ni makna tidak ada khilaf. Biasa antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Dua ni tak ada khilaf. Ini semua dalam mazhab Syafi'i. Kita mengaji hari ni fiqh dalam mazhab Syafi'i. Tu. Jangan sebut fiqh dalam mazhab lain. Kadang-kadang dia ada tak sama dengan mazhab Syafi'i. Okey, dia kata masalah pertama dengan molek. Orang muafiq. Ingat orang muafiq dah, sebut kata muafiq macam mana? 30 saat ia berdiri bersama imam. Okey. Orang muafiq yang dimaafkan oleh syarak kepada yang tertinggal 3 rukun jarak daripada imam itu ialah yang pertama, orang yang lambat bacaannya kerana tabiat kejadiannya. Memang pasal tak boleh laju. Tabiat dia dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak boleh, waktu laju kau sikit. Tak boleh aku kodon ni je kata dia. Tu orang panggil tabiat dia lambat. Lidah dia berat ni. Jadi imam contoh dia baca 30 saat dah imam tu dah. Baca standard. Tiba-tiba dia memakan masa 40 saat sebab tabiat dia. Maka dia dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Faham tak? Jadi imam rokok, dia boleh rokok lagi. Orang yang biasa baca lambat ni. Tak lagi. Apa? Dia kena tunggu habis saat ni. Habis Fatihah dia lah. Baru dia boleh rokok. Bersama, mana kejar baliklah tu imam tu. Tabiat dia kata, bukan kerana waswah. Waswah ni kerana dia ulang-ulang bacaan dia. Tu waswah. Bismillah. Bismillah. Apa dah? Iya. Tu apa itu waswah? Waswah tidak sama dengan orang yang pesai baca lambat. Dia kata tetapi orang yang lambat bacaannya kerana waswah tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun, melainkan dimaafkan sekadar imam belum turun untuk sujud. Dia kena selesaikan bacaan Fatihahnya, yakni orang muafiq yang waswah
boleh menghabiskan bacaan Al-Fatihah sebelum imam turun sujud. Ni. Ingat dia, waswas ada orang dia baca sampai imam sujud, betul tak? Ia sebenarnya tidak dimaafkan, batal mayang dia. Nah, contoh dia baca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Tok imam Allahu akbar rakaat. Apa? Dia rakaat ni. Dia tengah baca Fatihah. Tok imam tidak. Dia baca lagi. Lepas tu imam sujud. Macam mana mayang dia? Batal. Tu kata bahaya orang waswas ni. Dia nak mesti habiskan juga Fatihah dia sebelum imam turun sujud. Tu bahaya dia. Sebab tu kata kalau mayang ni waswas boleh jadi batal. Setan tepuk tangan pula. Ni tak ada khilaf ni, tengok ikabah. Masalah ni tak ada khilaf. Orang waswas hanya dibenarkan ketinggalan daripada imam sebelum imam turun sujud. Orang yang lambat bacaan dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Tu. Nampak tak? Ada orang baru tahu hari ni. Tu kata jangan waswas. Waswas boleh jadi batal. Ya, kalau nak waswas agak boleh. Baca banyak kali tapi pastikan kita dan sujud sama dengan imam. Dok iyyaka na'budu, iyyaka na'budu imam rakaat. Dok iyyaka na'budu imam tidak. Mesti habis kan? Kalau dak dah habis ke? Kan nak buat kata. Dan orang yang waswas dah boleh menghabiskan bacaan Fatihah sebelum imam turun sujud. Jika dia belum habis lagi membaca Fatihah, imamnya turun sujud, maka batallah semayangnya. Batal mayang. Tu kata bahaya mayang jemaah dia. Tak pandai batal. Orang waswas lagilah masalah. Nampak tak? Batal sokmo mayang. Dah tak tahu dulu. Ni dia kata. Maka batal semayangnya kecuali makmum berkenaan niat mufarakah. Bila imam nak sujud tu dia pun niat dia mufarakah sebelum imam turun sujud. Dan dia di waktu itu dikehendaki meneruskan bacaan Fatihahnya dan mengerjakan rukun-rukun yang lain sehingga selesai semayang. Kepada orang muafiq yang waswas tidak boleh meninggalkan bacaan Fatihah. Nampak tak? Dia kena perhabis juga orang waswas ni. Dan terus melakukan apa yang dibuat oleh imam bila dia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya, kerana dia dikira seperti orang yang sengaja meninggalkan Fatihah. Orang waswas tidak dimaafkan untuk meninggalkan Fatihah. Dia kena perhabis juga. Jadi perhabis dia tu kalau dia nak lagi ikut imam tu lagi, mesti habiskan sebelum imam turun sujud. Kalau imam dah sujud dah, dia dah habis ke, dia kena niat mufarakah dan habiskan Fatihah tu. Gitu. Okey, boleh faham? InsyaAllah ni. Apa lagi kalau tak pun kita boleh tengok dalam siaran ulangan dah. Tengok balik dalam Facebook saya ada, insya-Allah. Tu. Dan dikata masalah yang kedua, iaitu orang yang muafiq. Sebut kata muafiq, dia sempat berdiri bersama imam qadar 30 saat. Dia muafiq ni yang syok, dia ragu 50-50 dan syok ni 50-50. Sebelum dia rakaat dan dia sudah dan sesudah imamnya rakaat, adakah ia sudah membaca Al-Fatihah ataupun belum? Maka wajib ke atasnya membaca surah Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Ni gini contoh pula. Salihin bangun. Okey dah. Contoh okey, Salihin jadi imam, saya makmum. Salihin baca Fatihah apa semua kan, habis dah. Saya okey, Salihin pun rakaat. Allahu akbar. Saya mari syok. Aku baca je Fatihah. Imam rakaat dah ni. Maka saya tak boleh rakaat lagi. Wajib saya habiskan Fatihah baca dan saya dimaafkan ketinggalan dengan Salihin. Berapa rukun? 3 rukun panjang. Ni jadi masalah tu macam itulah gambaran dia. Saya ulangkan lagi dah. Nampak lagi. Okey, contoh Salihin ni dia suara sedap kan, dia baca Fatihah. Saya pun galik dengar ni. Dia baca surah, saya galik dak ingat nak baca. Imam pun rakaat dah. Allahu akbar. Saya pun baru mari aku baca dak Fatihah ni. Masih tak baca lagi. Baca. Baca Salihin tidak dah. Saya tak boleh ni. Kalau saya turun buat rakaat, macam mana saya semayang? Batal semayang saya.
Jadi saya wajib habiskan Fatihah dan saya dimaafkan ketinggalan daripada salihin berapa rukun? 3 rukun panjang. Sampai mana? Salihin sampai mana? 3 rukun panjang. Sujud yang kedua. Okey, duduk di situ sana. Senang je kan? Susah pun. Masalah ketiga, seorang muafiq yang lupa membaca Fatihah. Baca dah ni dah. Tu. Kemudian dia teringat bahawa dia belum lagi baca Fatihah. Makmum ini diwajibkan baca Al-Fatihah dan dimaaf ketinggalan 3 rukun panjang. Masalah keempat pula, seorang muafiq yang syok, adakah dia telah membaca Fatihah ataupun belum lagi? Dia mari syok, dia ragu. Ataupun ia teringat bahawa ia belum lagi baca Fatihah sesudah imam dan ia sendiri telah melakukan rukuk. Orang yang itu tidak boleh lagi kembali membaca Fatihah, tetapi wajib ke atasnya terus mengikut imam, dan apabila selesai salat imamnya dia dikehendaki menambah 1 rukun lagi. Ini gini kan tak? Masalah kedua gini. Okey, salihin rukuk. Allahu Akbar. Saya pun rukuk. Aku tak baca lagi Fatihah. Saya tak boleh berdiri kan? Saya wajib ikut dulu salihin sampai ke salihin beri salam, nanti saya tambah serakaat lagi. Okey jelas? Tu masalah tu. Faham? Senang je kan? Okey, baca lagi, baca degah-degah je mudah-mudah ni dah. Terkata baca sendiri boleh faham. Betul tak? Sini kan? Boleh. Tu. Okey, masalah kelima. Orang baca dah ni kan? Masalah kelima. Orang muafiq yang syok, yang ragu sesudah ia rokok sedangkan imam belum lagi rokok. Pelik ni. Nampak dia rokok dulu. Kena soleh. Gini dah. Apa? Okey, gini dah. Dia kaedah ikut imam ni, kalau kita potong untuk imam 1 rukun, masih lagi sah semayang. Tak batal lagi, boleh. Dia 2 rukun. Contoh, imam berdiri, saling berdiri. Okey, saya rokok, imam berdiri. Saya rokok ni, saya makmum, saya berdiri. Tak batal lagi bayang. Dia tak boleh potong. Dia tak boleh potong 2 rukun daripada imam. Tapi hukum ni haram ni. Haram hukum ni. Salihin tak berdiri, dia tak rokok lagi, saya rokok dah. Ini dosa. Tapi semayang masih sah. Salihin masih berdiri, saya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Tak batal lagi. Kalaulah saya turun sujud, salihin tak turun lagi, tu baru batal. Saya telah memotong ataupun benda panggil memintas imam 2 rukun. Faham dah? Ada orang tak aja dengar kan? Sebab tu tengok ni dalam dia kata kan, jika duduk sana, jika seorang muafiq yang syok sudah ia rokok sedangkan imam belum lagi rokok, ia rokok dulu daripada imam, iaitu syok, adakah ia sudah membaca Fatihah ataupun belum? Hukumnya wajib ia kembali qiyam dan membaca Fatihah, dan dia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Contoh gini, masalah ni pula. Okey, Salin. Ni untuk imam, saya makmum. Salin dak rokok lagi ni. Saya rokok dulu. Saya rokok. Allahu Akbar. Saya dah ingat baca Fatihah. Saya panjang mula. Saya bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Salih rokok. Saya boleh lagi rokok kena habiskan Fatihah sehingga saya dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Tu masalah tu. Jadi ada 3 masalah tadi kan. Kita tengok. Kalau hak pertama, kedua, ketiga saat ni. Yang pertama, saya syok. Contoh salihin sudah rokok, imam rokok, Allahu Akbar rokok. Okey, saya syok. Saya baca tak pergi Fatihah. Kalau masa ni macam mana saya nak buat? Saya kena bacakan Fatihah, habiskan. Betul. Kalau salihin rokok, saya rokok dah, saya baru teringat ini. Macam mana? Saya kena bangun ke terus ikut salihin tu? Terus ikut, nanti salihin beri salam, saya tambah serakaat. Dan kalau yang ke hak ni pula, salihin berdiri, saya sudah rokok, saya teringat, saya tak baca lagi, saya bangun semula. Boleh bangun Dan salihin pun rokok, saya kena habiskan Fatihah, saya dimaaf ketinggalan 3 rukun panjang. Faham tak tu? 3 masalah saya nampak. Apa? Okay. Senang ke susah? Senang. Senang. Susah.
Easy kan, very easy je. Tu. Tu akak pergi balik baca sendiri pula kan. Senang saja. Soalan kata senang je. Dan masalah ke-6, orang muafiq yang tertinggal membaca Fatihah. Ni penting ni, dengar molek. Orang yang muafiq yang tertinggal membaca Fatihah kerana sibuk membaca doa iftitah. Tiba-tiba imamnya rokok sebelum dia sempat menghabiskan bacaan Fatihah. Sama ada dia telah membaca sebahagian daripada ayat-ayat Al-Fatihah ataupun belum sempat membacanya walaupun sedikit. Walaupun sedikit pun dia tak dah baca. Hukumnya wajib ia membaca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukuk daripada imamnya. Okey, ni masalah ni, tengok contoh. Ni. Okey, saya datang dengan solehin. Mari sama dengan Tok Imam ni Ni untuk semayang Zuhur contoh. Saya buat contoh semayang Zuhur. Okey, ni semayang Zuhur solehin takbir, saya pun Allahu Akbar. Solehin dia tak baca iftitah. Saya baca iftitah. Dah saya ingat dia baca. Saya baca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia rokok Allahu Akbar. Saya nak tanya, saya masa ni masbuk ke muafiq? Muafiq sebab saya datang sendiri dah. Saya boleh tak rokok tak boleh. Jadi saya kena habiskan Fatihah. Okey gana-gana pun saya kena habiskan. Tu sebab saya baca iftitah apa? Saya sibukkan dengan benda sunat kan. Jadi imam rokok, okey, saya tak boleh rokok. Dah kalau separuh dah saya Fatihah, janganlah. Mari sama salih, mari sama. Allahu Akbar. Saya pun Allahu Akbar. Saya baca Fatihah dia, baca iftitah, baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rokok Allahu Akbar. Saya boleh tak turun dengan dia ni? Tak, saya kena habiskan Fatihah sebab saya muafiq. Tu masalah ni. Gitu je. Masalah kena boleh faham? Okey, boleh raih dah situ. Tengok dah. Tu kata faham senang je. Tak susah pun. Ingat dia rakaat pertama gana-gana pun kalau mari sama dengan Tok Imam habiskan Fatihah. Kenapa? Dimaaf ketinggalan 3 rukun panjang. Itu saja. Masalah ke-7 pula. Masalah ke-7. Orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya. Menunggu saktah imam mana? Yakni belum memperhatikan bacaan Al-Fatihah. Memperhatikan. Silap ni ayat asal ni. Tengok baca balik. Orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya, yakni dia memperhatikan tu. Belum tu rasa lebih ni. Yakni memperhatikan bacaan Fatihah imamnya untuk mendapatkan pahala sunat dan bercadang membaca Fatihah apabila imam membaca surah nanti. Tetapi imam apabila ia selesai membaca Fatihah terus rukuk tanpa membaca mana-mana surah. Dengan itu makmum berkenaan tidak sempat membaca Fatihah. Hukumnya dimaaf ketinggalan 3 rukun daripada imam dan wajib ke atasnya membaca Fatihah. Ni dengar molek ni. Contoh rakaat kedua. Okey, salihin dah. Rakaat kedua ni. Salihin baca Fatihah. Saya senyap dulu, saya dengar salihin baca. Rakaat kedua contoh semayang isyak. Semayang isyak rakaat kedua. Salihin baca Fatihah. Saya dengar dulu. Waladhdallin amin. Salihin baca pula 30 saat. Dia baca qada pertengahan ni, dia tak laju. Saya pun dia baca surah Inna A'tayna. Saya baru start Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Dia pun rukuk Allahu Akbar. Nak tanya, saya boleh rukuk tak? Sebab apa saya kena habiskan? Rakaat kedua ni. Ikut ke tak ni? Ikut ke tak? Ikut. Semua ikut ni? Tak ke ikut? Padang dah lah. Ni pun tak boleh ikut. Sebab apa cik baca tu? Sebab saya senyap ni, betul tak?
Jadi saya bangun Salih. Saya berdiri dengan Salih sempat dah 30 saat ni. Sempat lebih dah. Jadi sebab apa saya tak sempat baca Fatihah? Sebab saya tunggu dia baca dulu. Dah kalau saya baca sama dengan Fatihah dia dah tak? Dah lah. Jadi sebab tu Salih ni rokok, saya boleh rokok lagi? Tak, saya kena habiskan Fatihah. Ataupun Salih baca Fatihah kan? Habis Fatihah dia rokok terus, dia tak baca surah masa tu. Saya boleh tak rokok? Tak, sebab apa? Saya tak baca lagi tadi. Faham tak? Jadi saya ke muafiq sebab apa saya tak sempat? Sebab saya diam dulu. Betul tak? Saya nak dengar dia baca Fatihah tu, saya nak ambil pahala sunat. Tiba-tiba Salihin habis baca Fatihah, dia baca surah pendek. Jadi memang saya tak sempat lah nak Fatihah saya kan. Jadi hukum saya masa tu mana? Muafiq juga, dan saya wajib habiskan Fatihah. Faham lagi sebab apa tu? Contoh mayat tarawih gitulah kan. Mayat tarawih kan biasa imam baca laju. Kita dengar dulu tu imam baca surah Fatihah kan. Tiba-tiba imam baca surah pendek. Kita tak dah habis kan. Masa tu kita boleh rokok tak? Tak boleh. Kalau rokok batal. Sebab kita hukum muafiq masa tu. Sebab apa kata kita tak sempat habis tu? Sebab kita diam dulu tu. Kalau ikut Salihin start daripada baca Fatihah sampai surah, lebih tak 30 saat? Lebih kan? Jadi apa dah kan, kalau saya sempat berdiri bersama Salihin 30 saat, berarti saya muafiq. Dan jadi saya tak sempat Fatihah sebab saya diam dulu. Gitu. Jadi gini je formula dia mudah. Rakaat pertama, rakaat kedua untuk semayang hak baca kuat ni mesti habiskan Fatihah. Itu saja. Nak faham mudah faham kan? Contoh kita dengar dulu imam baca Fatihah, kita tak baca lagi. Biasa ni kan? Imam baca surah, kita baru start. Memanglah dan kalau surah tu pendek. Betul. Kalau saya baca daripada awal Salihin baca Fatihah sampai Salihin baca surah, dah lah. Dan kan 30 saat lebih lah tu, betul. Jadi bila 30 saat lebih saya berdiri sama dengan imam, berarti saya muafiq. Bila muafiq, wajib habiskan Fatihah. Itu sebab tu cuba nak tengok masalah ketujuh. Kita tak baca diri tu kan. Nampak tak? Tunggu saktah. Tunggu saktah ni maknanya tunggu imam habis Fatihah. Tunggu diam imam Fatihah. Mana habis Fatihah. Belum memperhatikan. Orang yang muafiq sedang menunggu saktah imam dia, yakni belum tu lebih tu 4 bulan sikit. Yakni imam memperhatikan saja, bukan belum memperhatikan tu. Saktah imamnya yakni ia memperhatikan. Belum tu buat pula sikit kan. Ia silap cetak. Dia tak ada belum tu sebenarnya tak ada. Sebab kalau belum jadi pening kan. Ayat je tak faham. Kalau dia tak ada belum tu faham lalu dah. Seorang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya yakni yang memperhatikan bacaan imam. Faham tak? Dia dengar dulu tu imam baca Fatihah. Tiba-tiba imam habis Fatihah, imam baca surah pendek. Memang tak ada kita kan. Kita start lambat. Jadi masa tu sempat tak kalau kita baca? Daripada awal. Sempat lah. Tu kata ingat formula 30 saat tu kan. Jadi walaupun kita masa ni tak sempat, tapi dengan sebab kita senyap, dengan sebab itulah kita jadi tak sempat, kita dihukumkan muafiq juga. Bukan masbuk tu gitu. Habis itu. Okey. Jap inai tu. Salin tak gerak. Bos sini dah. Ni tak ada khilaf ni dah. Baca tu dia kata tak ada khilaf ni. Tu. Ustaz, ada kata saja. Bukan sunat mendengar Fatihah. Boleh baca lalu. Sebab tak ada dalam kitab besar lagi kalau kita baca. Kalau kita tahu imam itu memang laju. Memang Fatihah dia pun laju, surah dia pun laju. Ulama kata baca sekali bersama imam lalu. Kena baca lalu. Apa tak? Kalau main tarawih biasa kan ada setengah masjid kan imam baca surah pendek-pendek kan. Hak tu baca lalu kata imam. Boleh tak ada masalah. Sah bayang. Tak kolah tak apa. Kita baca semua makmum itu baca seretak. Baca seretak dengan imam. Boleh. Apa dah? Tapi kalau imam tu baca standard, baca surah pula panjang kan, ataupun baca dia tak laju, tu sunat tunggu imam habis Fatihah baru kita start baca.
Kalau imam tu laju, baca sekali lalu. Kalau pun imam baca surah, mana kita sikit je dah habis, betul tak Fatihah kita? Ada rokok sama imam. Tu kata mudah saja. Okey, habis situ. Tengok pula kita ni. Masalah ke-8 pula. Orang muafiq yang sedang menunggu sakah imamnya. Mana berarti dia dengar imam baca Fatihah tu. Dia tak baca lagi. Untuk mendapatkan sunat. Dia nak dapat pahala sunat, dia dengar imam baca surah tu, Fatihah tu. Dan bercadang akan membaca surah Fatihah apabila imam membaca surah nanti. Tetapi imam apabila ia selesai membaca Fatihah, dibaca surah yang pendek ni, menyebabkan makmum tidak sempat menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Sedangkan imam sudah rukuk atau sujud, hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Faham tak ni tu? Faham. Gitu saja. Ingat, kalau rakaat kedua yang kita tunggu untuk imam habis Fatihah baru kita start baca, imam baca ikutlah surah panjang surah pendek ke, wajib kita habiskan Fatihah. Imam rokok, kita tak boleh rokok lagi. Imam i'tidal, sujud yang kedua dimaafkan sampai di situ. Okey, itu tidak ada khilaf Okey, itu untuk masalah muwafiq. Dan masalah khilaf pula. Khilaf ni, dia ada khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, ulama mutaakhir. Tengok. Dia kata masalah khilaf, mana perbezaan pendapat ulama. Antara ulama mutaakhirin dalam menetapkan hukum terhadap orang muwafiq adalah seperti berikut. Hak ni jadi khilaf hak atas tadi tak ada khilaf. Antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Ini semua dua orang ni mazhab Syafi'i belaka dah, ingat tu. Masalah khilaf antara ulama mutaakhirin dalam menetapkan hukum terhadap orang muwafiq adalah seperti berikut. Hak ni khilaf. Yang pertama, seorang muwafiq sembahyang berjemaah bersama imamnya. Tiba-tiba dia tertidur di dalam tasyahud awal. Tidur. Masa sujud je. Masa sujud batal sembahyang Tidur masa sujud batal. Sebab apa batal? Kita tutup mata. Tutup mata. Tutup mata dah. Memang tidur tutup mata lah, sorry. Kan ada orang mata tidur cerah gitu. Okey, sebab apa batal kalau tidur sujud? Papa pun duduk tengging gitu kan. Batal lah. Ni sebab tu dia buat masalah tidur masa tasyahud awal. Tasyahud awal kan duduk tidur papan punggung duduk pada lantai, tak batal. Okey, tidur dengan tetap papan punggungnya. Tu. Ia di tempat papan punggung, tempat duduk. Dia terus tidur sehingga semasa imamnya turun rukuk atau berada di akhir qiyam baru dia terjaga daripada tidurnya. Hukumnya khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Syekh Ramli pendapat Syekh Ramli bahawa makmum itu masuk dalam bab orang muwafiq, juga hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Tetapi Syekh Ibn Hajar berpendapat bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk. Hukumnya tidak boleh ketinggalan 3 rukun daripada imam, bahkan ia boleh baca surah Fatihah sekadar yang dapat dan wajib ia terus mengikut imam rakaat. Jika ia rakaat sempat mempunyai tamakninah sebelum imamnya bangkit daripada rakaat itu. Okey, kita buat contoh masalah. Okey, Salihin. Ni wayar ni dah. Boleh tak? Takut jatuh dah. Ni sikit. Gitu. Okey, ni masalah ni dia kata contoh saya duduk tahiyat akhir, tahiyat awal Salihin dia. Dah. Kenapa dah? Saya duduk tahiyat awal dengan Salihin. Saya tidur ni. Tidur ni ni. Salihin bangun dah. Allahu Akbar, saya tidur. Berkejut. Saya pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rukuk. Saya macam mana ni? Khilaf. Sama ada kalau pendapat Syekh Ramli saya wajib habiskan Fatihah. Salihin rokok dah, saya tak boleh rokok. Dan saya dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Kalau pendapat Syekh Ibn Hajar, saya boleh rokok lalu. Ulang kali lagi nak Syekh Ibn Hajar dah ni. Saya tidur ni. Salihin bangun. Allahu Akbar.
Saya tidur gini. Kejut. Allahu Akbar. Salih rokok. Saya boleh rokok lalu. Ni pendapat Syekh Ibnu Hajar. Tu je masalahnya. Boleh faham? Ataupun saya gini pula, segi masalah hak ikabah. Saya tidur ni, Salih membaca. Salih bangun, Allahu Akbar. Salih rokok. Allahu Akbar. Saya baru kejut. Saya bangun, Allahu Akbar. Ikut Syekh Ibnu Hajar, saya boleh rokok lalu sama imam. Kalau Syekh Ramli, saya kena habis Fatihah, saya dimaaf ketinggalan 3 rukun panjang. Tapi kalau gini pula, Salih mula. Saya tidur ni. Okey, bangun Salih. Allahu Akbar. Okey, Salih rokok. Allahu Akbar. Saya tidur gini. Saya baru bangun. Allahu Akbar. Salih pun saya nak rokok, Salih bangun i'tidal. Allahu Akbar. Kan selisih. Selisih nak kan ni? Boleh kan? Boleh. Saya dikira tu kan? Bukan boleh pilih. Dah kalau saya nak rokok, saya ikut pendapat Syekh Ibnu Hajar, betul? Dah saya dah rokok. Berarti saya kena tambah serakaat pula lagi. Sebab masbuk kan gini, kat gigi akan kesebut masbuk. Kita nak dapatkan rakaat mesti rokok sepak teriman qadar tamak ninah. Dah saya dah selisih. Selisih berarti saya dah dapat rakaat tadi. Kalau nak mengikut pendapat Ibnu Hajar, saya kena tambah serakaat lagi. Kalau saya nak pakai pendapat Syekh Ramli, saya diri, saya habiskan Fatihah dan saya dimaaf ketinggalan 3 rukun panjang. Okey, faham situ masalah ayat ni? Gitu saja. Orang tertidur tertidur. Gini sahaja mudah nak khabar. Kalau yang berjemaah, kalau kita baca tahiyat awal tak sempat habis, imam tidak berdiri dah, kita terus berdiri. Tak payah habiskan Fatihah, tak payah habiskan benda tadi. Tahiyat awal. Boleh ke? Boleh. Tahiyat awal kan sunat je. Jadi hak sunat-sunat ni kata saya ngaji betul guru. Kalau rokok kan kita dah sekali je baca. Sekali je. Tak apa. Sebab ulama kata semayang berjemaah ni dikira satu semayang. Ada orang hak dak dan rakaat kan, tu imam tanggung dah. Ada orang dak sempat Fatihah hak masbuk, imam tanggung. Ada orang tak sempat baca Rabbi filli warhamni tu kan. Dan 2 je. Rabbi filli warhamni mas sujud. Terus sujud pula. Apa? Tapi ingat dah, tidur saat ni tu tidur yang tetap papan punggung. Kalau tak tetap papan punggung, kita jadi batal lah mayang tu. Sebab apa batal mayang? Sebab batal wuduk. Kan batal wuduk kan, tidur yang tidak tetap papan punggung. Okey, habis itu. Dan kedua, seorang muafiq semayang berjemaah bersama imamnya. Bila imamnya takbir untuk qiyam, sangkaannya takbir itu untuk duduk tasyahud awal. Ni masa sujud sini. Dia pun duduk tasyahud awal. Kemudian dia mendengar pula imam takbir untuk rokok. Disangka takbir itu untuk berdiri daripada tasyahud awal. Selepas itu barulah makmum tersebut sedar bahawa sebenarnya takbir imam itu ialah untuk rokok. Dan dalam masalah ini hukumnya juga khilaf antara Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar. Kata Syekh Ramli bahawa makmum itu masuk dalam bab orang yang muafiq dan hukumnya dimaaf ketinggalan 3 rukun daripada imam. Manakala Syekh Ibnu Hajar berpendapat bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk dan hukumnya tidak boleh lagi ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Bahkan ia membaca Fatihah sekadar yang dapat dan wajib ia mengikut imamnya jika rokok. Jika makmum itu sempat rokok dengan imamnya sekadar ada tamakninah sebelum imamnya bangkit berdiri daripada rokok, maka dia mendapat rakaat itu. Ni masalah dia sujud pula ni. Dalam sujud biasa orang puang dah, dia tak nampak tu imam. Okey, contoh Salihin sujud sama ni. Saya ingatkan Salihin dia takbir itu dia duduk antara dua sujud. Ya pegang. Dia takbir itu dia duduk tasyahud awal. Tiba-tiba Salihin dia tak baca tasyahud awal. Ni untuk rakaat kedua dah. Ulang balik. Saya sujud sama Salihin. Salihin pun takbir. Allahu Akbar. Salihin berdiri. Dia tak baca tahiyat awal. Saya ingatkan dia takbir tu dia tak tahiyat awal. Apa? Saya duduk tahiyat awal. Salihin pun rakaat. Allahu Akbar. Saya ingat dia baru berdiri. Saya pun berdiri lah. Aku pergi rakaat.
Apa ada masalah ni? Ni ayat contoh masalah. Ulang kali lagi, sekali lagi. Okey, saling sujud sama. Sujud sama ni, saya sujud. Saling takbir. Allahu Akbar. Terus berdiri. Oh, saya ingat salihin duduk tahiyat awal. Saya dah tahiyat awal. Tak payah baca lah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tahiyat salihin rokok. Saya pun baru bangun. Ingatkan je takbir untuk tinggi. Faham? Ni jadi dah saya nak buat gana ni. Mengikut Syekh Ramli, bila saya seduk, rokok dah. Saya kena habiskan Fatihah. Kalau saya mengikut Syekh Ibn Hajar, saya rokok lalu. Kalau sempat qada tamakninah dan rokok dengan salihin, saya dapat rakaat tadi. Kalau selisih, contoh kan, bangun rokok salihin, Allahu Akbar kan, saya pun nak turun salihin tidak. Allah, ni selisih. Okey, jadi saya kena tambah serakaat. Ni khilaf kan. Jadi boleh kita nak pilih hak mana nak ikut Syekh Ramli, habiskan Fatihah. Syekh Ibn Hajar boleh rokok lalu tak payah baca Fatihah. Tu masalah dia nak buat gitu tu. Tu. Dan ketiga, seorang muafiq sedang berjemaah dengan imamnya bersama-sama membaca tasyahud awal. Dia baca sama tasyahud awal. Apabila imamnya berdiri qiyam daripada tasyahud awal, makmum itu masih lagi belum selesai membaca tasyahud awalnya. Ni orang habis tasyahud awal dengan mulai. Manakala makmum itu berdiri tegak, didapati imamnya sudah rakaat atau hampir rakaat. Dalam masalah itu, kata Syekh Ramli, termasuk dalam bab orang muafiq juga, di mana ia dimaafkan ketinggalan 3 rukun sebagaimana hukum di atas. Dan kata Syekh Ibn Hajar, masalah ini tidak termasuk dalam bab orang muafiq dan tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya kerana dia meninggalkan bacaan dengan sengaja. Hukumnya jika makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihahnya dan sempat rakaat sebelum imamnya turun kepada sujud, bahawa dia mendapat rakaat itu. Jika dia sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya sebelum imamnya turun kepada sujud, hendaklah dia niat mufaraqah dan hendaklah meneruskan semayang seorang diri dengan mengikut peraturan-peraturan semayang. Jika menyalahi ketetapan hukum ini, sembahyangnya jadi batal. Ni pula. Jangan saya nak buat contoh ni. Okey, Salihin. Saya tahiyat awal sekali dengan dia. Saya baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Assalamualaikum ayuha. Dia pun bangun. Allah. Saya baca lagi. Ni kan marah itu kan. Saya masih lagi baca. Saya pun baru habis, saya bangun. Allahu Akbar. Dia pun rakaat. Saya kena habis tak Fatihah ni? Habiskan. Ya, kalau mengikut Syekh Ramli, saya habiskan. Kalau mengikut Syekh Ibn Hajar, ni ketat sikit. Dia kena ikut ataupun tak, bukan kena ikut. Dia tak boleh ikut. Dia kena baca Fatihah dan saya kena habiskan Fatihah saya sebelum salihin turun sujud. Jadi saya kalau kata saya sempat habis, saya dah rakaat dengan dia, saya dapat rakaat tu. Kalau saya tak sempat, nanti saya kira masbuk dan kena tambah serakaat. Jadi kalau kita pakai pendapat ni, ambil hak Syekh Ramli, habiskan Fatihah. Syekh Ibn Hajar dia ketat sikit ni. Faham tak? Jadi senang saja. Kalau nak lagi senang, lagi mudah, tak boleh jadi masalah macam ni. Imam berdiri terus bangun. Tak payah habislah tahiyat awal. Hak ni lagi mudah. Nampak senang ke susah ni? Senang. Kalau kita nak habis juga tahiyat awal, ikut Syekh Ramli, kena habiskan dulu Fatihah. Syekh Ibn Hajar lagi teruk. Kita mesti habiskan Fatihah sebelum imam sujud. Tu lagi berat tu. Ni khilaf ni. Tak apalah, kalau ada masalah macam ni, boleh tanya semula. Mungkin kita kurang jelas ni. Tapi nak cara mudah sekali, bila imam habis tahiyat awal, dia terus berdiri, kita ikut saja. Hak tu senang. Tak ada masalah benda jadi. Dan kata dia, begitu juga hukumnya khilaf sama antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Jika seorang makmum, jika seorang muafiq sedang semayang jemaah dengan imamnya, tiba-tiba ia lupa bahawa dia mengikut imam. Dia tak ingat. Semasa dalam sujud baru dia teringat bahawa dia ikut imam. Sebelum sempat berdiri qiyam,
daripada sujud didapatinya imam sudah rokok atau hampir rokok. Ni pasal dah ingat pula dah ni. Pasal dah ingat. Dia sujud dah. Aku dah ingat aku ikut imam. Dia pun bangun, imam nak rokok dah. Maka kalau Syekh Ibn Hajar wajib habiskan Fatihah. Kita dimaafkan ketinggalan 3 rukuk panjang. Dan sikit kata Syekh Ramli, ia seperti hukum orang muafiq, di mana ia wajib baca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Tetapi kata Syekh Ibn Hajar, masalah itu seperti hukum orang masbuk. Kalau mempunyai tamakninah, maka dia mendapat rakaat itu jika dia tidak sempat rokok. Bukan rukun tu, rokok tu. Bukan N lah, K tu, potong sikit N. Dia silap jatuh tu. Bersama imam, maka wajib ia menambahkan 1 rakaat lagi selepas salam imam. Ni orang ada ingat dah dia berimam. Bangun-bangun je ataupun tengah sujud baru teringat ikut imam. Maka dia kena tambahkan 1 rakaat kalau tidak sempat rokok bersama imam. Ini mengikut Syekh Ibn Hajar. Kalau Syekh Ramli wajib habiskan Fatihah. Perbicaraan hukum orang masbuk pula. Okey, rehat 5 minit tu. Minum air tu.